Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita akan masuk 6.4.2. We are going to prove trigonometric identities by using basic identities lah. So tadi kita dah belajar hari tu 3 basic identities ni. Okay, number 1, number 2 and number 3. Okay, so by using this three or these all threes basic identities. Okay, so kita akan provekan lah trigonometric identities. So trigonometric identities ni kalau kita nak provekan, kita ada dua cara. Okay, satu adalah kita provekan yang belah kiri ni, kita akan simplifykan dia, kita akan dapatlah sekali belah kanan. Contohnya kita buat dulu left hand side, and then kita simplifykan, last kali kita akan dapat right hand side. So maksudnya belah kiri, last kali baru akan dapat belah kanan. Okay, ataupun satu lagi cara adalah, okay, untuk soalan yang inilah, soalan yang ini, sebab kedua-duanya boleh juga digunakan untuk cara yang pertama tadi, tapi cumanya kita ada satu lagi option. Kita boleh simplifykan belah kiri, kita dapat satu value ataupun satu equation, dan kita simplifykan belah kanan, kita simplifykan dan kita akan dapat satu equation. Dan equation belah kiri dengan belah kanan ni kita akan dapat sama. Contohnya kat sini 2, belah kanan ni pun 2. Kalau kat sini 1, sini pun 1. Macam itulah. So kita tengok dulu example 1. Okay, so sebelum kita pergi pada proving, okay, kita tengok dulu excellent tips. Okay, kita nak buat proving. Okay, kita nak mula pada mana? Okay, pertama sekali kan, kalau kita nak provekan belah kiri samakan belah kanan, ataupun belah kanan sama belah kiri, tak tahu nak start pada sini ke sini, kita tengok dulu antara dua ni mana yang lagi kompleks. Okay, kalau dua-dua kompleks, so maksudnya dua-dua boleh pilih lah. Place sini pun boleh, place sini pun boleh. Ataupun nombor 2 kan, convert the basic trigonometric ratios form. Okay, yang ini, untuk yang ini, tips ni selalunya kita akan guna kalau libatkan tan. Okay, sebabkan tan sama dengan sin bahagi dengan cos. Saya guna color lain. Tan sama dengan sin divided by cos x. Okay, so ini kita boleh gunalah untuk ratio, ataupun cot sama dengan cos, cot sama dengan cos bagi dengan sin. Okay, terbalik. Ataupun kita juga boleh gunakan conjugation sekiranya perlu. Lagi-lagi dia apabila dia melibatkan pecahan lah. Contoh, sin x bahagi dengan 1 tolak cos x. So kita boleh conjugate, kita ambil yang bawah ni, samakan 1 tambah cos x. Macam kita buat set. Okay, sama. So kita darab lah dan kita dapat jawapan. Ni contoh lah. Selalunya yang ni conjugation ni dia melibatkan pecahan. Okay, so kalau dah salin yang ni, dia tak ada masalah lah. Okay, so now kita tengok soalan belah example 1. Prove that each of the following trigonometrics A. So dia suruh kita prove. So selalunya kita akan tengok nombor 1 dulu. Kita kata cari mana yang lagi kompleks. Tengok belah kiri dengan belah kanan dia seimbang. So kita boleh start dengan mana lah. Saya start dengan left hand side. Okay, left hand side 1 minus 2 sin squared A. Okay, so lepas tu kita tengok kat sini. Kat sini kita ada sin squared A. Okay, sin squared A dia ada kaitan dengan nombor 1, sebab yang lain tak ada sin. So sin ni kita nak sin squared theta sama dengan, so maksudnya yang ini kita akan pindahkan belah kanan. Dia akan jadi 1 tolak cos squared theta. So dia akan jadi 1 tolak 2. So yang ni buat pergi belah sana, dia akan jadi 1 tolak cos squared A. Okay, alright. So kita akan dapat 1 tolak 2 cos squared A. Okay, ini tambah lah sebab dah ni tolak-tolak. Okay, so dia akan jadi 2 cos squared A. 1 minus 2 dia akan tolak 1. So kita akan dapat right hand side. So proof lah. So belah kiri dah dapat belah kanan, samakan dengan belah kanan. Settle Alright. Okay, so now kita pergi pada B. Okay, pergi pada B. Okay, apa maksud kompleks? Bila kata kompleks, maksudnya dia libatkan banyak. Dia libatkan sama ada operation banyak, ataupun selalunya kita libatkan kalau dia darab dan dia ada tambah. Kalau saya rasa belah kiri ni lagi kompleks kerana apa? Ada tambah. So saya start dengan belah kiri lah. Nak start belah kanan pun tak ada masalah. Dia akan dapat jawapan sama juga. Cumanya kompleks, maksudnya jalan kerja panjang ke pendek, tu je bezanya. So tan A plus cot A.
Kan saya kata, kalau kita tengok balik kat sini, tips nombor 2. Kalau dilibatkan tan ataupun cot, kita boleh tukarkan dia kepada basic trigo ratio. So, tan kita, okay, sama dengan sin A bahagi dengan cos A. Tambah cot ni kan terbalik, so cos A bahagi dengan sin A. Okay. Lepas tu kan kita buat cross ni lah, cross product. Yang ni darab dengan yang ni darab dengan yang ni. Sin squared A plus cos squared A divided by, okay, so ni dengan yang ni darab sama kan sebelah-sebelah, cos A sin A. So kalau kita tengok kat sini, yang atas ni dia ada kaitan dengan yang atas ni, dia ada kaitan dengan basic yang pertama. So dia sama sin squared A plus cos squared A sama dengan 1. Okay, so kita buat 1 per, okay, semua ni sama dengan 1 atas tu. So cos A sin A. Okay, so kita asingkanlah 1 over cos A, okay, darab dengan 1 over sin A. So 1 over cos dia akan jadi sec A, 1 over sin dia akan jadi, okay, cosec A. So tengok balik soalan, betul tak apa yang diminta? Okay, betul. So maksudnya yang belah kiri, yang ini akan sama dengan yang ini. So yang ini adalah right hand side, so samalah right hand side. So kita dah proofkan soalan 1. Okay, ini ada cara, ni adalah cara pertama lah, kita buktikan belah kiri sama dengan belah kanan. So kita tengok yang seterusnya, example 2. Okay, kalau tengok example 2 ni, okay, kita nak pilih mana yang paling start, kita nak start dengan mana yang paling kompleks. So saya tengok belah kiri lah, sebab dia ada 3 expression. Okay, 1, 2, 3. So saya buat dulu left hand side sama dengan tan squared x minus sec squared x tambah 2. Okay, apa yang kita nampak kat sini tadi, kita tengok balik relation tan dengan sec ni ada relation tak? Okay, tengok balik kat sini, okay, tan dengan sec ada kaitan dengan equation nombor 2. Okay, so kita pisahkanlah. So kat sini kita nak tan squared tolak dengan sec squared theta. So kalau saya pindah ini belah sini, dia akan jadi tan squared theta minus sec squared theta. Okay, dan kita tak nak satu ni kena bawa pergi belah kanan lah. Satu bawa pergi belah sana, dia akan jadi tolak 1. So tan squared theta minus sec squared theta is equal to negative 1. Okay, so yang ni kena ingat. So yang ini adalah negative 1 plus 2. Okay, so left hand side kita akan dapat 1. Okay, so ini 1 kan. So kita try pula right hand side. Right hand side cosec squared x minus cot squared x. Okay, ada 2 cara, sama ada awak breakdown yang ini. Tapi sebelum awak breakdown tu, make sure cot dengan cosec ini dia ada kaitan dululah, so that awak punya jalan kerja tak panjang. Okay, so kita tengok dulu cot dengan cosec ni ada kaitan kan? Ada kaitan. So yang ini awak tengok, yang kita nak adalah cosec tolak cot. Okay, cosec tolak cot. So bila awak pindahkan yang ni ke belah sana, dia akan jadi 1 sama dengan cosec squared theta, okay, minus tolak dengan cot squared theta. Okay, so betul lah. So yang ni dia akan jadi 1. So left hand side is equal to right hand side. Okay, so dapatlah jawapan dia. Itu sajalah, senang. Okay, ataupun sebenarnya kalau nak panjang lagi, boleh je tukarkan tan ni kepada sin over cos, nak tukar yang ini kepada cos over sin pun boleh, tapi jalan kerja agak panjang. Okay, senang je. Okay, so bolehlah cuba untuk soalan-soalan seterusnya. Dan hari Khamis kita akan buat gallery walk lah untuk yang ini, untuk bincang 6.7. Thank you.